Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini ya kita dipertemukan sekali lagi untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran ya melalui bahasa Al-Quran itu sendiri ya. Dan insya-Allah kita akan tengok beberapa perkara baru hari ini ya. Sebahagiannya mungkin kita dah lalui ya, tetapi ada perkara-perkara yang perlu diulang kaji oleh sebahagian kita lah ya. Jadi antara yang Ustaz nak share ini ada beberapa benda baru ya yang mungkin kita boleh jadikan sebagai satu bentuk ulang kaji lah ya. Jadi ada kalau dalam internet ya kita ada satu kitab yang menarik juga ya bila kita tengok. Kitab ni kitab Al-Quran 80% Quranic Word Arabic English ya. Ni tuan-tuan boleh download sajalah. Ya, Ustaz nak share beberapa perkara antaranya apa yang kita belum belajar ya ataupun dah belajar tetapi tidak terlalu detail ya. Di sini dia ada apa kita panggil ya, sharing ya beberapa perkara. Antaranya ialah ramai yang tanya tentang apa kita panggil ya, tentang bentuk komparatif ya ataupun superlatif ya. Saya nak share di sini. Tuan-tuan boleh tengok ya pada muka surat 8 ni ya. Perkataannya kalau Ustaz boleh besarkan sikit. Ya, boleh nampak ya. Syadid ya daripada sebelah kanan ni ya. Perkataan syadid daripada sebelah kanan ni. Kalau kita tengok syadidun ya. Ni Ustaz share ya. Syadidun. Syadid tu maknanya strong ya ataupun severe ya. Biasanya Allah dalam Quran, Allah akan kata bahawasanya hukuman yang Allah bagi ni ya, punishment yang Allah kenakan biasanya syadid. Ya, jadi punishment kita boleh kaitkan ya dengan perkataan syadid biasanya. Innallaha syadidul iqab. Ya, Allah kata sesungguhnya Allah itu ya bila Allah memberikan punishment, bila Allah bagi bagi hukuman ya, hukuman tu syadid ya, syadidun. Jadi seperti mana buku kita ya, buku unlocking ya dan beberapa buku lain kebanyakannya tidak diberi tanwin di hujung tetapi understood lah ya. Contoh syadidun. Kita dah jumpa ya, syadidun maknanya kuat ya ataupun kita kata kalau di sini dipanggil severe lah. Kalau hukuman non severe. Ya, syadidun. Syadidun seperti mana kita tahu dia adalah merupakan dia masculine ya. Dia singular masculine boleh ditanwinkan. Maknanya dia normal noun lah. Dan yang Ustaz nak sentuh di sini ialah macam mana kita nak buat kalau kita kata lebih kuat ya ataupun more severe ya ataupun most severe. Kalau most severe di sini dia merujuk kepada superlatif. Ya, makna kita daripada semua hukuman tu, hukuman Allah lah yang paling severe ya. The most severe punishment is from Allah the Almighty. Macam mana kita nak kata ya? Jadi hari ni kita nak belajar beberapa perkara untuk buat benda ni ya. Jadi syadidun kalau tuan-tuan tengok kolom di sebelah kiri asyaddu ya. Daripada perkataan syadid. Jadi root word dia shin dal ya. Shin dal tu dia punya root word. Ya tu tak masuk. Ya, ya tu tambahan. Asalnya shin dal. Syadda ya, kalau fi'il dia ataupun kalau dia punya verb dia past tense verb syadda shin dal. Ada syaddah di atas. Syadda 3 huruf. Ni kita dah tahu kan apa ni past tense verb biasanya 3 huruf. Jadi contoh di sini kita ada syadidun. Kalau kita nak kata lebih severe, more severe ataupun most severe, kita tambah hamzah di atas alif di depan. Ya, ada di depan. Ya, shin dan dal ni root word dia, double dal ya. Jadi kita sebut dia asyaddu.
from syadid, ya, dia dah bertukar menjadi asyaddu. Kalau syadid dia normal adjektif, ya. Tapi kalau asyaddu dia sudah menjadi lebih ataupun paling. Ya, yang pertama ni boleh faham tak? Kalau ada soalan Ustaz ulang balik sebelum kita ambil contoh yang lain. Silakan. Kak Mazidah boleh faham ya? Daripada syadid ya kepada asyaddu. Boleh? Tuan-tuan? Boleh Ustaz. Boleh, boleh Ustaz. Just proceed. Yang kedua ya, sebab kalau yang pertama tak dapat, yang lain nanti akan terikut ya. Dia macam domino effect jugalah ya. Kalau yang mula-mula tak dapat, yang lain tu akan terkesan lah. Okey, syadid kita dah tahu dah ya. Biasa merujuk kepada apa kita panggil ya. Contoh tadi punishment daripada Allah. Kalau dalam kehidupan seharian ya, kita kata ustaz lah ya ataupun pensyarah. Dia kalau exam ya, dia punya marking dia tu ya. Kita kata dia syadid juga. Oh, pensyarah mana? Dr. Anzaruddin. Oh, Dr. Anzaruddin syadid. Syadid tu maknanya pemarkahan dia agak ketat. Ya, distrik ya. Pun boleh juga makna syadid. Ustaz bagi dua contoh ya. Satu contoh dalam Quran, syadid merujuk kepada hukuman Allah. Yang kedua, tuan-tuan boleh letak dalam nota. Yang kedua ialah sistem ya, permarkahan dia, marking scheme dia. Ya, jadi kalau dia lecturer, bila dia buat permarkahan, marking ya, so dia akan bagi pemarkahan yang agak syadid. Mana susah nak bagi A, melainkan memang betul-betul ya, sempurna jawapan tu kita kata. Ya, baru dia boleh bagi A. Kalau tidak dia bagi A minus saja ataupun mungkin B plus ya. Jadi pensyarah yang macam tu kita panggil dia tu syadid. Ya, huwa apa kita panggil? Ya, huwa muallimun syadid. Beliau adalah seorang guru yang syadid ya. Tapi syadid tu baguslah ya, sebab nanti kalau kita jumpa guru-guru yang apa kita panggil yang tak syadid ya, maka kita akan kata alhamdulillah kita dah pernah belajar dengan guru yang syadid. Jadi bila datang kemudian ya kita jumpa dengan yang lebih mudah, ya kita akan bersyukur ya. Macam tu cerita dia. Okey ya, seterusnya perkataan Aliyun ya, Aliyun ni macam Saidina Ali ya. Jadi sahabat Nabi ya, menantu Nabi yang kahwin dengan Fatimah ya, namanya Aliyun. Apa makna Ali tu? Ali tu makna yang tinggi ya, exalted. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun Ali juga. Ya, biasa kita sebut Taala, Allahu Taala. Ya, Allahu Taala kita sebut, Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Taala tu daripada perkataan Aliyun ya. Jadi kalau kita nak kata orang tu hebat ya, orang tu tinggi pada kita kata huwa, dia rajulun ali, dia seorang lelaki yang tinggi kedudukan dia ya, tinggi makam dia kita kata ya, mungkin dari segi akhlak dia, dari segi apa yang kita panggil ya, penghormatan yang orang bagi pada dia ya, tu Aliyun. Kalau kita nak kata higher ataupun highest, kita kata a'la ya, tu a'la tu, Ali kepada a'la ya. Root word dia apa kat situ ya? Root word dia ialah ain, lam dan alif ya. Di situ nampak ya, tapi macam biasa ustaz dah bagi tahu, alif waw ya tu dia interchangeable, maknanya dia boleh bertukar ya. Kadang-kadang dia ya, kadang dia alif ya. Contoh a'la kan, a'la, cuba tengok a'la tu bukan ya, bentuk macam ya tapi dia alif ya. Kak Suhati ya, a'la tu kita tak baca a'lai. Kalau a'lai itu dia apa kita panggil ya, tapi kita sebut dia a'la maknanya lebih tinggi ya. Kita kata dia lebih tinggi daripada saya dari segi kedudukan atau jawatan ya. Kita bekerja di syarikat ya, kita manager, tapi kawan tu senior manager, jadi kita kata dia huwa a'la minni, dia lebih tinggi daripada saya dari segi kedudukan di syarikat ya. Okey, nombor 2. Nombor 3 kita turun bawah, alimun ya. Apa makna alim? Alim maknanya knowledgeable person ya. Someone who is knowledgeable is called alim. Semua ni yang kita cerita ni semua masculine ya, semua singular masculine daripada atas ni ya. Daripada atas ni maksudnya daripada syadid ya, Ali, alim, semua nanti ni sampai ke bawah ya. Yang kita nak cerita ni 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ni ada 12 perkataan attributes ya. Attribute tu maknanya adjektif lah, ciri-ciri, sifat-sifat yang ada
Ya, jadi sifat-sifat ni kebanyakannya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh juga sifat manusia sebahagiannya boleh. Macam tadi kan, kita kata Allah dari segi hukuman syadid. Tapi cikgu tu juga syadid dari segi pemarkahan, bukan dari segi hukuman lah. Ya. Okey, Aliyun sudah. Dia punya apa? Dia punya apa kita panggil ya? Dia punya komparatif dia ataupun superlatif dia ialah a'la. Ya. Kemudian ya alimun. Alimun mana orang yang berpengetahuan. Ya, man of knowledge kita panggil alimun. Ya, sebab tu alim juga diterjemah sebagai scholar. Orang yang ada ilmu pengetahuan ya. Dia punya apa kita panggil perbandingan dia, komparatif dia ya ialah a'lamu. Ya, a'lamu. Kalau tuan-tuan perasan ya, bila ustaz sebut yang sebelah kanan semua ustaz tanwinkan dia. Tapi kalau bila kita sebut yang sebelah kiri ni tak ada tanwin. Dia domah saja ya. Syadidun menjadi asyaddu. Ustaz. Aliyun menjadi a'la ya. Aliyun tu dia tanwin ke dia dah? Lebak dah mati dah. Tak baru sebut tadi. Yang sebelah kanan semua tanwin. Yang sebelah kiri dia domah saja. Walaupun dia ada syaddah tu. Syaddah Aliyun. Aliyun tu dia syaddah dan juga tanwin. Maknanya dia Aliyun macam tu Ustaz. Ya betul. Semua kanan tu semua tanwin. Tak peduli sama ada dia ada syaddah atau tidak ya. Okay. Kita tak kata aliyu, kita kata aliyun. Ya, sebab apa ya? Sebab dia normal noun. Semua ni normal. Syadidun, aliyun ya, jadi a'la. Alimun. Alimun jadi a'lamu ya. Jadi root word dia ain lam mim. Ya, seperti mana syadid ya ni bukan apa ni original ya. Alimun pun ya tak original. That's why kita kata a'lamu. Mana ada ya dengan alif dah hilang. Ya, yang di depan ni hamzah untuk menunjukkan pada makna lebih. Ya, semua ni lebih ni. Asyaddu, a'la, a'lamu. Ni ustaz pergi satu-satu. Aqrabu, akbaru, aksaru, ahsanu, ahaqqu, adna. Semua a depan dia. Ya, semua tengok a ni. Hamzah di atas alif. Semua fathah. A. Ya. Menunjuk kepada makna lebih. Lebih apa? Bandinglah, tengoklah. Lebih mengetahui, lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat, lebih apa lagi. Ya. Semua makna lebih. Boleh juga makna paling pun boleh juga. Ya, sebab kalau Allah kita kata most severe lah sebab sifat Allah. Tapi kalau bandingan manusia biasa kita akan kata a'la ni lebih saja, lebih tinggi, higher ya, superior itu ya. Alimun ya, better knowing ataupun more informed about something. Ya, tapi kalau Allah ya, kalau kita kata Allah, sebab tu kita duk sebut Allahu a'lamu kan? Allahu a'lam. Tuan-tuan tak perasan sebab tuan-tuan tidak tanwin, tidak bunyikan dia di akhir. Kita hanya sebut Allahu a'lam, wallahu a'lam. Ya, sebenarnya wallahu a'lamu. Ya, Allahu a'lamu, ada domah kat situ. Tapi kita tak sebut pasal kita wakaf. Ya, kalau dalam kelas bahasa Arab biasanya orang yang wakaf ni kita panggil orang yang mengelat lah. Ya, orang yang mengelat. Mengelat tu maknanya dia tak nak orang tahu dia salah, maka dia wakaf je. A'lam, dia kata. Sebenarnya tak boleh a'lam, a'lamu. Ya, seperti mana asyaddu, ya, a'lamu. A'la memang tak boleh bagi domah pasal dia berakhir dengan alif. Ya, atas alif dia sukun. Atas alif ni, ya, cuba tengok. Hamzah di atas alif, ya, hamzah boleh fathah. Ain sukun, lam fathah. Alif di belakang ni, alif yang bentuk ya ni. Boleh tak kita bagi dia fathah? Tak boleh. Boleh bagi domah? Tak boleh. Sebab alif ya, kalau alif saja biasanya di atasnya sukun. Asalnya ya, dia bukan apa kita panggil ya, dia tak ada baris lain selain daripada sukun. Ya, kita tak boleh panggil kita tak boleh kata a'layu, tak boleh sebab dia bukan ya, dia adalah alif. Ya, okey. Alimun ustaz dah bagi tahu a'lamu. Qaribun, qarib mana clear. Apa ni makna dekat, ya. Contoh kita kata dia kawan qarib saya. Orang Melayu pun kata qarib. Qarib tu makna apa? Dekat. Ya, dia kawan dekat saya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil he is my close friend. Close friend. Close. Ya. Close bukan makna tutup. Ya, close makna rapat, makna dekat. English pun ada dua terjemahan untuk close kan. Please close the door. Ya, I ask my close friend to close the door. Ya, I ask my close friend to close the door.
Dua-dua CLOSE. Ya, kalau English pun macam tu tuan-tuan, bahasa Arab sama. Ya, malah lebih lagi. Ya. Okey ya, qaribun boleh tanda tanwin. Ustaz sebut tadi semua yang di kolom yang di kanan ni semua tanwin. Syadidun, aliyun, alimun, qaribun, kabirun, kasirun, semua ni. Semua tanwin. Tapi bila dia menjadi comparative, ya, comparative noun ataupun dia jadi superlative, maka semuanya tidak ada tanwin lagi. Hanya dhammah saja. Asyaddu, a'la, a'la lagilah tak ada dhammah ya. Dia ada sukun. A'lamu. Kalau qaribun, akrabu. Akrabu. Ya. Jadi kalau apa kita panggil, kalau contoh ya, Ustaz kata macam mana? Ustaz kata apa, Kak Suharti dengan Kak Rohiza, ya. Dua-dua Ustaz kenal. Ya. Dua-dua rapat ya, tapi Ustaz kata Kak Suharti kot dia akrabu ilayya. Dia lebih dekat dengan saya ya, dengan Ustaz. Macam tu kita buat bandingan, ya. Dua-dua Ustaz qarib. Ya, dengan Kak Suharti pun qarib, dengan Kak Rohiza pun qarib juga, tetapi dengan Kak Suharti Ustaz kata akrabu, ataupun dengan Kak Rohiza Ustaz kata akrabu, lebih dekat lagi. Macam tu contoh je. Ya, contoh. Okey ya. Kemudian bawah dia kabirun, ni dah biasa kabirun. Ya, kabirun. Kalau kita nak kata maha besar, ya, Allah akbar. Sebab tu kita takbir Allahu akbar. Allah maha besar. Maha maknanya the biggest. Ya, tapi kalau manusia kita boleh guna dua-dua. Ya, kita kata kalau nak banding siapa kita panggil, ya. Kalau nak banding dia dengan abang dia ataupun adik dia, dia lebih besar badan dia. Akbaru kita panggil, akbaru. Tapi kalau kita ada among all the three of them, ya, Ali lah yang akbar, Ali lah yang paling besar pun boleh juga. Kerana komparatif banding dua orang. Superlatif kita banding tiga ataupun lebih. Ya, ada soalan tak ke situ, tuan-tuan? Maaf, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, saya baru masuk, Ustaz. Ini buku apa ni? Tak apa, ikut je. Ustaz, maaf. Ya. Ini buku apa Ustaz pakai? Saya baru masuk. Tak apa. Ya, nanti Ustaz bagi tahu, ya. Apa dengar je dulu, ya. Kalau nak snap gambar. Ya. Ustaz, ini buku lain, ya. Ustaz jumpa nota dia bagus, Ustaz share. Ya, Kak Mazidah. Ya. Okay, as normally Ustaz memang cakap don't look at the version on the English version dia kan. Tapi just a bit curious, kalau dia superlative, ada some says most severe, ada some is not to the most superlative, maknanya bigger, nearer, instead of nearest, biggest, you know. So jadi di situ a bit confusing. Adakah dia ini semuanya sebenarnya memang to this most, apa kata orang the most, apa? Dua-dua it should be to the maximum or it should be dua-dua? Okay. Kalau dua-dua ada yang some, maknanya kalau dua-dua ada some yang nearer, ada some yang most, dia Ustaz ya, dicampurkan juga ya. Itu saja. Dia dua-dua boleh. Ya. Dia masalahnya buku ni buku orang lain. Kalau Ustaz punya buku, Ustaz akan kata asyaddu tu ya, more severe or more severe. Dua-dua boleh terima. Both are acceptable. Okay. Ya. Alright. Tapi nampak buku ni dia macam akbar kan. Sebab tu Ustaz bagi contoh dia, ya. Ustaz bagi contoh 2-3 contoh dah. Ya. Contoh dia akrabu tadi kan, qaribun. Ustaz bagi contoh. Ya. Ustaz kata apa kita panggil ya, Kak Suharti dengan Kak Rohiza. Ya. Kalau kita banding dua orang maknanya nearer lah. Ya, I'm nearer, I'm closer, ya, closer to her contoh. Jadi tuan-tuan boleh tambahlah kat situ, ya. Instead of near saja kita boleh kata close, ya. Ustaz tambah tu, semua benda-benda tu Ustaz tambah. Pasal apa Ustaz tak letak situ? Sebabnya bukan buku Ustaz, itu cerita dia. Kalau Ustaz lah ada peluang untuk membetulkan, ada banyaklah benda Ustaz nak tambah, ya. Tapi dua-dua boleh Kak Mazidah. Either nearer or nearest. Sebab tu Ustaz sebut. Terima kasih Ustaz. Dia okey, ya. Dia boleh komparatif, dia boleh superlatif. From the very beginning Ustaz dah sebut. Dua-dua boleh, Kak. Jangan bimbang. Okay. Terima kasih. Sorry Ustaz. It shouldn't be apa kita panggil confusing, ya. Tak sepatutnya tak confuse, sebab dua-dua boleh. Sebab point dari sini ialah
semua yang ditambah hamzah, ya, hamzah di awal tu kebanyakannya tu, ya, hamzah di awal yang di sinilah contoh. Semua boleh makna most ataupun more. Dua-dua boleh. Okey ya, tuan-tuan yang baru masuk, ya, benda yang sama saja. Okey ya, kabirun sudah, akbar. Ya, Ustaz, akbaru, ya. kabirun tu okay, big, kabir, big. But when we say Allahu Akbar is Allah is great kan Ustaz, great. So actually akbar should be great. Great is bigger than bigger. Great. Ustaz, Allahu Great. Akbar. Greatest, not Sorry, great, not great. Sorry. Jadi Greatest. akbar di situ, greatest lah, ya. Maknanya biggest lah. Nampak macam tuan-tuan perempuan ada masalah juga sebab bendanya simple aja. Tak ada, Ya. bukan masalah. Maksudnya tak ada masalah Ustaz. Maknanya sebab big dengan great tu dia ada perbezaan lah. Big Yalah, dengan secara great. umumnya ada lah kan. Tapi dia secara umumnya dia tu sinonim je kita kata. Ya, great dengan big memang ada beza kan. Ya, kita So tak ada actually, kata Allah the biggest kan. Ya. So Sebab maknanya tu kita nak tunjukkan what is the normal noun, and then when you make it into a superlative, there is some kind of a matrix lah that you can follow kan. Hamzah tu jadi kedepankan from the normal noun kan, macam tu. betul. Okay, Jadi Ustaz, tujuan sama. Tujuan Ustaz ambil benda ni ialah nak bagi tuan-tuan familiarity, sebab dalam Quran tu banyak macam-macam jumpa. Ya, asyaddu hubban lillah, ya, tu contoh-contohnya. A'lamu, Allahu a'lamu. Ya, bizatis sudur, Allah yang maha tahu apa yang ada dalam hatinya. Ni semua perkataan Quran ni tuan-tuan. Ya, ni memang ya. Sebab tu tajuk dia pun ya, kalau tuan-tuan tengok di sebelah kanan ni 80% Quranic words Arabic English. Ya, inilah buku dia. Ya, tadi Kak Mai tanya tadi. Inilah buku dia, ya. Kita akan tengok balik nanti. Ustaz dah tunjuk awal tadi ya, tapi tunjuk sekali lalu saja. Ya, okey. Kabirun sudah ya, akbar. Akbar boleh makna lebih besar, akbar juga boleh makna paling besar. Sebab dua-dua tu boleh. Ya, sebab dia ada makna superior kat situ ya. Noun of superiority dipanggil. Siapa yang dah belajar bahasa Arab dipanggil isim tafdil. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil noun of superiority. Superiority can be bigger ataupun biggest. Maknanya dia boleh makna komparatif, perbandingan dua orang, ya, dua perkara, ataupun biggest, ya. Maknanya perbandingan 3 atau lebih yang kita panggil superlatif. Itu je lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham komparatif superlatif, selesailah. Itu je lah. Ya. Jadi pasal apa dia tak kata more severe, ya, sebenarnya dia kena letak dua-dua ni, more severe ataupun most severe. Kalau kita banding dengan Allah sudah tentulah paling. Tapi kalau kita banding dengan dua orang, dia jadi more saja, ya. Itu cerita dia. Okey, ya. Dari segi makna ada masalah apa-apa tak? Tak ada ya. Okey, kita teruskan. Tadi kabirun, ya, makna besar, ya, ataupun apa kita panggil ya, lebih besar, akbar. Kabir besar, ya. Kalau kita tengok in bracket, dia ada letak kabirotun dan dia tulis FG. Ya, FG itu ialah apa tuan-tuan? Ya, feminin apa tu? Gender. Ya, feminin gender, ya, feminin lah tu. Ya, sebab pasal apa dia tulis? Sebab biasa jumpa kabirotun pun ada. Ya, dalam banyak surah disebut ya kabirotun. Ya. Kasirun di bawah. Dia ada in bracket kasirotun. Ada tambah tak marbuta. Cuba tengok. Kaf, sa, ya, ro. Kasirun. Semua tanwin kat belakang ni. Ya. Pasal apa dia tak letak tanwin? Ya. Sebab dia bukan hanya kasirun. Boleh baca kasiron. Yang tuan-tuan selalu cakap tu. Ya. Apa kita panggil? Syukran. Ya. Jazakallahu khairan, ya. Sebenarnya jazakallahu khairan saja, tapi tuan-tuan suka tambah jazakallahu khairan katsira. Tak salah, ya. Tetapi kebiasaan jazakumullahu khairan saja sudah cukup. Ya, jazakallah ataupun jazakumullah. Kalau dia seorang jazaka, kalau ramai jazakum. Tetapi dalam budaya Arab, walaupun ya that person is a singular person, tapi biasa kita guna kum juga. Ya, kita guna plural.
in order to apa kita panggil ya, kita nak glorify dia, kita nak besarkan dia lagi. Ya, dengan guru kita lah, kita nak honor dia. Ya, glorify Allah lah kan, ya. Tapi kita nak muliakan dia. Ya, kita kata macam bagi salam, kita tak kata assalamualaikum ya ustaz, kita kata assalamualaikum. Sedangkan ustaz tu seorang. Pasal apa kita guna kum? Ya, for the purpose of honoring him. Ya, itu dia punya kaedah dia. So kasirun dalam kurungan kasiratun, ya, untuk feminine gender maknanya banyak, ya, plenty maknanya much. Ya, kalau kita aksarkan, ni dua-dua dia. Kak Mazidah boleh tengok, dia ada more dan dia ada most. Dua-dua, both are acceptable. Ya, kat sini ni. Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian ya, syari'un. Syari, apa makna syari? Syari mana cepat. Quick. Ya, apa ni, swift ya, ataupun fast, sama. Kalau kita nak kata dia lebih, yang ni ada kesilapan ni ya. Patutnya asra'. Bukan ahsan ni. Ahsan daripada Hasan. Ya, ni kat sini ada kesilapan. Ya, dia tak check. Ya, jadi bukan ahsan ya, dia asra'. Hamzah, sin, ra, ain. Pasal apa ya ni kita tak ambil? Kerana ya tu bukan origin dia. Ya, bukan original apa ni letter dia, bukan. Ya. Macam kita dah jumpa tadi, qaribun kan, ya bukan asal. Alimun, ya bukan asal. Ya, syadidun, ya bukan asal. Kalau kita jumpa alif, waw, ya, 3 huruf ni, biasanya dia bukan asal. Ada, tapi jarang. Ya, jarang. Jadi, kalau kabir, kaf, bara, original dia. Kalau kasir, kaf, sa, ra. Kalau sari, sin, ra, ain. Buang je ya tu. That's why bila kita jadikan dia noun of superiority, ya, kita buang ya juga. Tambah je hamzah depan. Asra'u. Ya, tak ada tulis itu, tapi tuan-tuan boleh tambah asra'u. Ya, buang ahsan itu salah. Okey ya, rahim. Rahim ya, biasa kita dengar rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu sifat Allah. Maknanya the most merciful. Kan selalu kita terjemah. Ya, tapi kalau kita banding apa ni, 2 orang lelaki yang pemurah, dua-dua pemurah. Ya, tapi kita kata oh yang tu lagi pemurah, ya. Jadi arham, ya, arham. Ni contoh je lah, ya, bukan dia punya ni lah, ya, sebab di atas tu dia dah bagi contoh, ya. Jadi dia bagi contoh tambahan saja, ya. Jadi rahim, ya, Ustaz terjemah bagi habis dulu, ya. Syari, ya, cepat. Rahim, ya, merciful, maknanya pemurah, ya, ataupun penyayang, boleh rahim ni. Belah kasihan, sangat belah kasihan boleh juga. Mercy kan. Ya, mercy itu daripada perkataan apa ni, belas kasihan. Ya, mercy kan. Kalau kita kata orang tu ada mercy, kita panggil merciful. Ya, someone who is merciful. And of course, the most merciful is Allah the Almighty. Senang cerita. Ya, bawah dia azim, azimun. Azimun makna... Boleh Ustaz, saya miss merciful rahim, lepas tu arham lah kan Ustaz, yang the... Arham, ya, arhamu. Arhamu, alif, ya. Hamzah di depan, Hamzah, bukan alif, ya. Alif tu rumah dia saja. Ya. Okey, azim, ya. Azim, supreme, besar juga, hebat juga, ya, agung lah. Kalau kita kata azim ni agung. Ya, sebab bahasa Melayu tu tak ada perkataan yang kadang-kadang, ya, dia tak exactly dia punya terjemahan, ya. Exact translation tu tak kadang-kadang. Ya, kita kena eja-eja sikit, ya. Supreme. Dekat sini nampak beza kan? Azim dengan kabir. Kabir kita kata besar. Ya, tapi kalau azim, supreme. Beza tu. Ya, beza. Okey, azim, ya. Tapi ada sinonim tak dia? Sinonim. Sama, ya. So azim jadi apa? Kalau rahim, arham, azim, tambah hamzah depan, jadi apa? Azam. Kak Suarti. Azim. Azam. A'zamu. Ya. A'zamu, betul, ya. Jadi a'zam, dia semua baris dia atas, ya. A'zamu, bukan a'zimu, bukan. A'zamu. Ya, asra'u, aksaru, akbaru, akrabu, semua a di atas, ya. Okey, azim makna supreme. Seterusnya qalilun. Qalilun makna sedikit, ya, makna little. Ya, jadi apa kita selalu terjemah perkataan sedikit demi sedikit kan, qalilun, sedikit demi sedikit, ya. Sara jabalan, ya, sara jabalan, sikit-sikit lama-lama jadi jabal, jadi bukit. Tu bahasa Melayu lah, Ustaz terjemah secara harfiah aja.
Qalilun ya, ataupun qalilan sara jabalan. Sikit-sikit ya, lama-lama jadi bukit ya. Jadi itu biasa kalau budak sekolah agama biasa kenal lah perkataan tu, dia akan ingat. Oh, dia ketawa je. Ini masa saya remove kelas dulu ya. Sebab saya sekolah biasa, sebelum saya masuk sekolah agama kena masuk remove kelas ya. Jadi ustaz yang datang tu ya, dia mula-mula hari pertama dia dah kata begitu. Qalilan sara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita pun ingat benda tu lekat dalam kepala. Contohlah ya. Okey, dalam kurungan kita ada qalilatun, iaitu feminine gender ya, qalilatun. Jadi kalau nak jadikan dia apa? Nak jadikan dia name of superiority apa? Kak Mai, cuba cuba Kak Mai, qalilun dia jadi apa? Kalau azim a'zamu. Kalau qalilun siapa nak cuba? Boleh? Kak Mai dapat? Ya. Aklilun. Aklalu. Ya bukan original. Dia bukan original. Jadi Aklalu. tak boleh sebab dia double tu. Tuan-tuan kena bunyi ni. Nanti saya ajar balik. Qalilun ada berapa huruf? 4 kan? Qalilun tu okey, bagi perhatian. Qalilun tu 4 huruf. Dia 4 huruf, ya. Tetapi asal dia tak boleh 4. Asal dia 3. Yang mana kita boleh buang? Huruf Ya. Buang ya. Aklam. Aklam Ustaz. Okey, nanti dulu. Jadi bila kita buang ya, dia jadi qaf. Sekejap. Dia jadi qaf lam lam. Qaf lam lam maknanya double lam tu. Ya. Bila dia double lam, ya, taruh kita letak hamzah depan, ya. Qaf tu betul sama, ya. Cuma lam lam tu dia macam mana nak baca sekarang? Kadah. Tak dengar? Aklalu. Aqallu betul. Sebab dia double lam. Jadi dia jadi aqallu. Ya. Dia jadi aqallu, ya. Pasal apa? Sebab dia double lam tu. Bila double lam, kita tak boleh kata aqlalu tak boleh jadi. Aqlalu tak boleh sebab dia double lam, ya. Aqallu, ya. Jadi aqallu. Macam ni, macam lam syadah Ustaz. Lekah lam syadah. Wow. Ya. Tak ada apa ni, tak ada waw. Oh. Mana ada waw? Dia macam ni, ahaqu. Syaddah. Hamzah depan ha dan qaf, ya, ada syaddah. Kalau kat sini hamzah, qaf, lam, syaddah. Jadi aqallu. Kalau sini ahaqu. Kalau kat sini jadi aqallu, ya. Jadi tu kita akan jumpa banyak dalam Quran, ya. Aqallu, qalilun. Ya, qalilun kalau kita nak kata lebih, ya, maknanya lebih sedikit, ya. Sedikit orang tu kita dapat 10 biji kacang, kawan tu dapat 3 je. Kita kata aqallu, ya. Kurang, jauh kurang daripada kita. Lebih kurang daripada kita. Ya, jadi aqallu, bukan aqlalu, bukan. Aqallu, ya. Kalau muannas qalilatun, ya, little. Okey, yang di bawah karimun, biasa jumpa karimun. Kalau karim normal lah. Kalau azim jadi a'zamu, kalau karim Kak Karim? Akramu, ya. Akramu. Jadi jangan wakaf lah. Sebab kalau wakaf, nanti kita tak tahu dia punya ending tu. Ya, kita kata akram. Boleh, ya. Dia akramu. Lebih baik. Ya, macam nanti dalam bulan Ramadan, ya. Orang duk sebut selalu. Orang kata Ramadan Karim. Ya, kita kata Allahu Akram. Ya, itu orang Arab biasa sebut Ramadan Karim. Ya, jadi sebenarnya bukan Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Perkataan yang sesuai untuk Ramadan ialah Mubarak. Maknanya bulan Ramadan yang mulia. Ya. Kalau kita kata Ramadan Karim, ya, Ramadan itu yang pemurah. Bukan Ramadan tu, Allahnya. Allah yang jadikan Ramadan itulah yang Maha Pemurah. Ya, dan kita tak boleh, kita boleh kata Allah Karim boleh. Ya, tapi kita kata Allahu Akram. Sebab Allah. Perempuan faham tak dia punya sebab mengapa kita kena belajar benda ni? Ya, pasal bila kita kaitkan that adjective, that attribute to Allah the Almighty, kita kena letak dalam kedudukan yang paling hebat. Kita kena kata Allahu Akram. Macam tu maksud dia.
Walaupun Allah Karim boleh, tapi Allahu Akram lebih sesuai ya dengan sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Okey. Latif yang terakhir, latif. Latifun ya. Kalau orang perempuan latifah ya, Kak Latifah tu ya, tambah tak marbutah kat belakang. Latifah maknanya perempuan yang lembut ya, latif. Perempuan yang subtle. Ya, subtle ya. Jadi subtle. Orang yang belajar Inggeris pun akan kata, apa ni ustaz, subtle apa? Subtle. Ya, bukan bunyinya subtle, tak boleh ya, ketawa orang. Ya, subtle. Mana pergi ba tu kat mana hilang dia? Ba tu ya silent B. Ya, huruf B tu ya, kita tak sebut, subtle je kita kata. Latifun, maha lembut ya. Maha lembut ni maknanya Allah ni tak, apa kita panggil, kita buat satu kesalahan, Allah tak ambil, Allah tak denda lagi. Allah tak azab lagi. Ya, buat lagi kesalahan kedua, Allah tak azab lagi. Ya. Buat kesalahan ketiga, Allah tak azab lagi. Allah tunggu kita bertaubat ke tak? Tak mau juga. Baru Allah bagi hukuman. Maknanya Allah tu latif. Ya, mana kalau kita buat satu kesalahan, baru buat salah, Allah tak azab lagi. Allah bagi kita peluang, mungkin jahil. Kali kedua buat lagi, ya. Jadi Allah bagi lagi kemaafan, tangguh lagi, tak ada azab. Ya. Sampai ketiga buat lagi, ya. Allah tunggu pula, ya. Adakah kita nak berubah? Tak berubah juga. Bila tak berubah baru azab sikit je datang. Allah bagi demam ke, ya. Bagi kaki tersandung dekat ibu jari, ya, dekat palang rumah ke apa ke, macam tu maksud dia. Ya, jadi latif itulah makna latif. Bukan latif tu makna lembut, apa ni, lembut orang yang jalan, apa kita panggil ya, lemah gemalai itu bukan tu latif. Ya, kalau kita kait dengan sifat Allah, latif tu ialah yang maha berlembut. Kalau ustaz tambah macam tu. Tuan-tuan boleh salin. Allah yang maha berlembut dengan hamba-hambanya. Walaupun hambanya buat kesalahan, Allah tak ambil tindakan lagi. Sedangkan Allah tu syadid. Tetapi Allah latif juga. Itu nampak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gabungkan. Siapa yang belajar Al-Asmaul Husna akan tahu. Kita kata Allah ni kan syadid. Bila kenakan hukuman, memang kau-kau punya. Memang severe. Tetapi kita kena ingat. Walaupun Allah punya hukuman syadid, ya, tetapi Allah itu latif. Allah itu latif. Sebab apa? Sebab bila kita buat satu kesalahan, Allah tak ambil tindakan. Buat kedua kesalahan, Allah tak ambil tindakan lagi. Ketiga, Allah pun tak ambil tindakan. Allah bagi peluang kita bertaubat, kita minta maaf. Kalau tak buat juga, baru datang sikit dia punya azab. Sebab tu kita kata Allah tu latif. Ya. Okey, dia punya noun of superiority dia apa? Kalau Karim Akram, kalau latif Altaf. Altaf. Ya, Altaf. Ya, susah sikit sebut tapi macam itulah ya, Altaf. Mana bagi ya kita buang sebab ya tu bukan original letter. Ya, the original letter is lam, to dan fa. Kita jadikan latif. Tapi bila kita nak jadikan dia noun of superiority, ya, isim tafdil, maka kita sebut al-tofu. Ya. Okey, ya. Ada soalan apa-apa dekat yang attribute ni dulu. Sebelum kita habiskan yang noun of superiority. Ada soalan? Ada siapa nak tanya? Silakan. Ya, Tan Sri ada apa? Ya. Ustaz. Silakan. Ustaz, maknanya what is being printed on this book dan apa yang Ustaz kasih dah tak sama. Maknanya salah ke yang printed dalam buku ni? Ataupun ada reason Kak Suharti tolong jawab bagi pihak Ustaz. Kak Suharti tahu jawapan dia. Ya? Apa dia jawapan dia? Tanya, salah ke yang ni? Dia tak salah. Ya, tetapi dia tidak accurate. Dia tak accurate ya. Ustaz tambah. Sebab tu Ustaz tambah. Sebab kalau tidak, ya, kita bagi percuma buku ni pada semua orang semua orang baca sendiri-sendiri. Ya, tak kan? Ya, tuan-tuan nak kena, ini kita panggil guided reading. Ustaz guide tuan-tuan macam mana nak baca, ya. Sebab buku ni dah tentulah ada kelemahan. Sebab kebanyakan buku dia tak hantar untuk proofreading. Kebanyakan buku sebab proofreading tu kena bayar. Ya, tak ramai orang akan hantar untuk proofreading. Ya, sebab itulah ada apa kita panggil here and there, ada sikit-sikit kelemahan. Itu je, tak accurate. Ya, secara umum boleh pakai buku ni, tak ada masalah. Ya, buku yang tuan-tuan ni, yang depan Ustaz ni, ya, tuan-tuan boleh pakai buku ni, tak ada hal tuan-tuan. Ya, apakah nama buku ni tuan-tuan? Ya, ni buku dia. Kak Mai tanya tadi. Ya, apa nama buku ni? Al-Quran
80% Quranic word Arabic English. Ini Ustaz tambah aja kebetulan. Bukan Ustaz nak suruh tuan-tuan beli, tak payah beli. Ini download aja, free aja. Ya, free aja, ya. 80% of Quranic word, ya. Classified word list for easy memorization. Tujuan ni untuk kita selalu jumpa. Ya, ditulis ya untuk bantuan, ya, untuk kita lah. Ya, nak bagi faham kan. Ya, ni Al-Quran, ya. Tuan-tuan boleh Google saja Al-Quran 80% Quranic word, memang keluar benda ni. Ya, dia ada kat tepi tu, download je. Masuk dalam iPad ataupun handphone masing-masing boleh. Tak ada masalah tuan-tuan, ya. Tu cerita dia. Boleh ya? Okey, ya. Ustaz tak detailkan lah, ya. Ni yang mula-mula dulu kalau kita ingat lagi. Ya, kalau nak ulang kaji sikit-sikit tentang ni pun boleh, ya. Tak ada masalah, ya. Mari kita tengok apa yang boleh kita panggil, kita tambah di sini kan, ya. Huwa, kita dah tahu dah huwa. Huwa untuk masculine, ya, masculine gender, MG tu. Ya, jadi MG tu, ya, huwa, he. Kalau home, ya, untuk masculine gender juga, ya, tapi ramai, ya. Jadi kita tambahlah, kalau huwa singular, ya, singular apa kita panggil, ya, singular masculine. Kalau home dia plural masculine. Dia tak letak ke sini. Ya, dia tak letak. Kalau Ustaz letak, ya, bagi orang faham. Tapi tuan-tuan dah tahu kan, huwa singular, home dia plural. Anta dah belajar juga, anta mana awak lelaki. Singular, ya, masculine. Kalau antum plural, ya, plural masculine, antum. Anta seorang. Kita bercakap dengan seseorang kan, anta. Tapi kalau dia ramai, antum. Ya, ni kita dah belajar, ya. Ni pronoun semua ni. Ini ni bab pronoun, ya. Okey. Ana untuk saya. Ini first person lah. Ya, ana untuk saya, singular. Kalau nahnu lebih daripada seorang, dua ataupun lebih, nahnu. Ya, kebiasaannya plural bahasa Arab 3 atau lebih. Ya, tetapi untuk nahnu dia memang tak ada, untuk dual tak ada. Dia dual dengan plural sama saja, nahnu. Ya, kalau tadi, ya. Kalau Kak Suharti dengan Kak Rohiza, dia kata kami, ya. Minta maaf Ustaz, kami tak boleh hadir kuliah petang ni. Nak dia guna kami. Kita kata berapa orang? Dua kami juga. Tak ada perkataan lain. Okey, ya. Hia untuk she. Kalau huwa untuk he, hia untuk she kan. Hunna, ya. Seperti mana huwa ada home, huwa, ya, home untuk jamak, untuk plural. Kalau hia dia ada hunna. Ya, sama aje. Okey, anti kita tahu dah. Anti untuk singular feminine. Kalau singular masculine, baris dia je berubah. Ya, jadi hia ni juga untuk broken plural lah. Tengok ni, for BR, ya. Bukan for brother Philip ni, bukan, ya. BR tu bukan brother, tapi dia adalah untuk apa tadi Ustaz sebut? BR. Broken. Betul Ustaz, saya tadi pun nak kata for brother kan, ni kalau brother Philip, ya. Jadi for broken plural, ya, broken, ya. Okey, huma, ya, untuk dua orang, ya, antuma. Cuma dia tak susun macam tu lah, susunan dia tu boleh dibaiki. Tapi macam tu je lah, ya. Okey, kita go through je, benda ni kita dah belajar. Who di belakang kan, who. Ya, who. Kadang-kadang he. Ya, kalau alaihi, tak boleh kata alaihu. Ya, maknanya dia dua-dua acceptable, who ataupun he. Kalau home, ya, kadang-kadang him, alaihim. Ya, apa kita panggil? Siratal ladzina an'amta alaihim. Pasal apa tak baca home? Sebab depan dia ada preposition ala. Jadi kalau alai, tak ada baca alaihum, alaihim. Ya, mana dua-dua boleh. Ka untuk awak lelaki, ka, ya. Kum untuk ramai lah. Ya, untuk ramai. Ka seorang, kum ramai. Assalamualaikum, one person. Assalamualaikum, ya, more than two. Maknanya 3 and above. Kemudian ada ya kat belakang, ya. Macam contoh kita kata kitabun kan? Kitabun buku. Nak kata kitab saya, kitabi. Kitabi, tambah ya kat belakang, ya. Na kita tahu dah kami. Ya, untuk dia. Ya, untuk dia perempuan. Hunna ni dah belajar lah semua ni lah. Ya, dah belajar belaka ni. Ya. Tak ada masalah sangat. Okey, ya, apa lagi yang boleh Ustaz sebut di sini? Okey, pergi dekat ni, sebelah ni. Haza. Haza mana ini? Untuk lelaki, untuk masculine, ya.
Kalau hazihi ya untuk singular tapi feminin. Kalau haza ini, kalau zalika itu. Haza near. Zalika jauh sikit. Ya, tu je beza dia. Kalau untuk feminin hazihi ya jadi tilka. Okey ya. Dan kalau ramai kita panggil haula. Haula ya. Haula ni maknanya ramai-ramai depan kita. Tapi kalau mereka jauh daripada kita, jauh kat tepi padang sana, kita kata ulaika. Ya, mereka itu. Kalau haula, mereka ini. Ya, terjemahan dia. Ulaika, mereka itu. Allazi, ya untuk singular. Ya, masculine. Allati, singular, feminine. Semua tuan-tuan. Bahasa Arab ni singular, dual, plural. Feminine, masculine. Dia memang tak pergi benda lain tuan-tuan. Itu saja. Ulang-ulang balik. Kalau allazi untuk singular, yang Ustaz highlight ni, allazi untuk singular, ya. Kalau allazi untuk singular masculine, allati untuk singular feminine. Kalau ramai, allazi, allazina, ramai-ramai. Ya. Kalau perempuan allati, ya allati panjang. Allah panjang, allati. Kalau allati, one person. Allati, to 3 and above. Ya. Kemudian kita ada hazihi lah. Ya, hazihi macam tadi jugalah. Ya. Untuk boleh juga untuk broken plural kita boleh guna hazihi. Ya, untuk tilka ya broken plural juga. Tapi untuk ya tilka untuk yang jauh daripada sini ya. Hazihi dekat, tilka jauh. Macam itulah tuan-tuan ya. Basically kita dah belajar ni. Ya. Cuma ada satu benda yang menarik ya, lan dengan lam. Ya, kalla kita dah jumpa selalu kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Kalla ya. Lam dia pun tak menarik di sini. Patutnya dia ada echo ni, kalla panjang. Ya, tapi dia guna apa kita panggil? Ya, dia tak adjust dia punya alfabet dia. Ya, tak apalah ya. Antara lan dengan lam. Ya, lan dengan lam. Lan dua-dua negatif ni, dua-dua negation. Lan pun menafikan, lam pun menafi. Tapi lan untuk future. Kalau lam untuk past. Ya, macam kita kata Allah kan, lam yalid wa lam yulad. Maknanya Allah lam yalid. Mana Allah tak ada anak. Wa lam yulad, dan Allah tidak ada mak bapak, tidak dilahirkan. Ya, tu takkan berlaku lah. Memang takkan berlaku untuk Allah, takkan berlaku. Mana boleh kalau Allah ada anak, ada bapak, maknanya Allah bukan Allah lah. Ya, macam itulah ya. Apa hamba-hamba dia, maknanya makhluk dia yang berpasangan tu sebahagiannya. Kecuali ya malaikat tak ada pasangan. Syaitan ada jantan betina, jin ada jantan betina, manusia jantan betina. Tapi malaikat tak ada. Ya, sebab itu malaikat Allah buat panjang usianya. Ya, dan malaikat ni jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Ya, itu konsep dalam Quran. Ma biasanya makna tidak. Laisa pun makna tidak juga. Ya, tapi tengok situasi ya. Bala bahkan kita tahu ya, ghair macam biasalah, ghairil maghdubi alaihim, bukan, duna tanpa, illa melainkan ya. Ini adalah partikel apa, exception. Naam tu jawapan biasa, naam ya. Faham ke? Naam ustaz ya, fahim tu ya, naam. Habislah tuan-tuan, itulah cerita ni ya, yang kita cerita duk selama ni banyak tu macam itulah cerita dia ya. Jadi menarik juga buku ni ya, tapi ustaz ambil benda-benda yang kita belum sentuh secara detail lagi ya. Okey ya, boleh ya. Jadi kita dah selesai tadi. Kalau ustaz boleh ulang balik ya, sebelah kanan ni atribut ni semuanya masculine. Kalau yang feminin in bracket ya, semua tanwin, syadidun, aliyun, alimun, qaribun, kabirun, semuanya ada tanwin di belakang sebab dia normal noun. Singular, normal noun ya. Singular normal dan dia masculine. Di sebelah kanan ni ya, kolom sebelah kanan untuk menjadikan dia sebagai noun of superiority. Syadid, asyaddu. Ali, a'la. Alimun, a'lamu ya. Pasal apa tak ada tanwin? Sebab noun of superiority dalam bahasa Arab tak boleh tanwin. Maknanya dia abnormal dah, abnormal noun. Pasal kalau kita kata dia normal, dia mesti boleh letak tanwin. Ya, tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Tapi kalau tak boleh tanwin, ya, maka dia jadi abnormal noun. Dia hanya boleh dhammah saja, ya, ataupun kasrah, asyaddu.
Ya, kita kata asyadda boleh, asyadda boleh, ya. Asyaddu ataupun asyadda. Aqrabu, aqraba. A'lamu, a'lama. A'la tak boleh. A'la memang sentiasa a'la. Pasal dia berakhir dengan huruf alif, alif dalam bentuk ya, dan alif bentuk ya atasnya sukun. Sentiasa a'la. Ya. Akbar samalah akrabu, lebih dekat. Akbaru, lebih besar ataupun paling besar. Aksaru, lebih banyak. Ahsanu, lebih baik. Ahaku, lebih berhak. Ya, ni kita tengok ni ahaku. Ya, more entitled, maknanya lebih berhak lah. Ya, kita kata apa ni, ada dua adik-beradik ya, rebut harta pusaka. Jadi abang dia kata dia berhak, adik dia kata dia berhak. Ya, siapa yang lebih berhak? Ya, kita tengok. Ya, rupa-rupanya apa ni, sebelum mak dia meninggal, mak dia ada buat surat wasiat. Ya, mak dia dah hibah kepada adik dia. Ya, sebab adik tu perempuan. Ya, adik dia pula tak belajar tinggi. Ya, ni Ustaz bagi contoh yang mudah nak faham. Jadi dua adik-beradik, abang dan adik perempuan. Ya, supposedly abang dia dapat 2 bahagian, adik 1 bahagian. Itu kalau tak ada wasiat daripada mak dia. Ya, sebelum dia meninggal kan, rupanya ada wasiat. Wasiat tu dalam bentuk hibah. Tengok balik, ya, ada surat, ya, yang ditandatangani oleh mak dia yang baru meninggal dengan lawyer. Lawyer kata, ya, dia yang buat surat tu, ya, dan mak dia dah sign, setuju. Ya, maupun no pressure, tak ada siapa yang paksa mak dia. Jadi akhirnya kebun tu jatuh kepada adik dia sebab mak dia dah hibah kepada adik dia. Sebab mak dia tahu, ya, kalau dia tak hibah nanti dua-dua dapat, ya. Abang dia pula sibuk dengan pekerjaan lain. Ya, tak ada siapa nak tengokkan kebun tu. Tapi kalau adik dia, okey, sebab adik dia sudah rumah, penuh masa, boleh tumbuh perhatian pada kebun tu. Jadi adik dia ahaku, lebih berhak, more entitled. Ustaz harap contoh Ustaz tu boleh dipahami, ya. Okey, adna, ya. Adna makna lebih dekat. Ya, ataupun kurang, ya. Adna ni lebih dekat. Adna lebih dekat, ya. Jadi kita ni fizikal lah, ya. Macam kita kata dia dengan dinding tu, siapa lebih dekat dengan dinding, ya. Jadi orang yang duduk dekat-dekat betul-betul tu lah adna. Yang jauh sikit bukan adna lah, jauh lah sikit, ya. Abad jawapan dia, ya. Abad tu mana lebih jauh. Kalau adna lebih dekat. Lebih dekat dari segi fizikal, ya, adna tu, ya. Bukan lebih dekat dari segi qarib. Ya, ada dua kan. Satu qarib ni pun dekat. Akrab, ya, lebih dekat, ya, fizikal, ya. Boleh juga, dan juga boleh abstrak, boleh. Ya, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan fizikal. Ya, kedudukan dia sebab dia banyak puasa sunat, dia banyak sembahyang sunat, banyak bangun malam, ya. Kita kata dia tu lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fizikal ke? Tak. Tapi kalau adna, dia fizikal. Ya, dia fizikal. Kita tak kata orang tu adna, tak. Kita kata orang tu akrab. Ya, dia lebih dekat, ya. Jadi macam itulah istilah dia. Kalau adna ni physically close to each other. Tapi kalau akrab, ya, bukan physically, dia abstract saja. Ya, walaupun seorang duduk di seorang duduk di Sungai Buloh, seorang lagi duduk di sungai apa kita panggil, ya, Sungai Durian, ya, Sungai Durian. Sungai Durian tu duduk Perak sana. Ya, tapi dia rapat, ya. Walaupun jarang jumpa tapi selalu telefon, update status apa semua sebagainya tu, ya, kita kata akrab. Walaupun physically mereka jauh, ya, walaupun dia jauh di mata tapi dia dekat di hati. Itu akrab. Ya, orang Melayu selalu sebut kan, ya, jauh di mata, ya, tapi dekat di hati. Ya, boleh, ya. Okey. Adna, azlamu lebih zalim. Ya, azlamu lebih zalim. Maknanya kita kata kalau banding Firaun dengan Namrud, Namrud pun jahat juga. Ya, zaman Nabi Ibrahim. Kalau Firaun zaman Nabi Musa, ya. Kita kata kalau banding Firaun dengan si siapa? Dengan apa ni, Namrud, oh Firaun lagi zalim. Ya, sebab tu nama Namrud tak disebut namanya dalam Quran. Ya, tetapi Firaun disebut. Walaupun Firaun tu bukan nama dia, gelaran kan, tapi perkataan Firaun tu banyak kali dalam Quran. Jadi kita kata dia lebih zalim. Lebih zalim dia, ya. Dia mengaku Tuhan. Ya, dan dia buat apa? Aniaya kepada Nabi Musa, ya. Bukan dia saja, anak dia pun sama juga buat zalim pada Nabi Musa. Azlamu. Ahda, lebih mendapat petunjuk. Ahda. Ya, siapa yang lebih dapat hidayah? Ahda. Ya, better guided. Ya. Aula maknanya lebih
lebih apa kita panggil, ya, lebih utama pun boleh. Ya, lebih utama, aula. Kalau ustaz tak terjemah nearer, closer, ya bukan, ya. Ustaz terjemahkan aula tu sebagai lebih utama. Ya, kita kata contoh nak puasa sunat. Ya, nak puasa sunat hari Khamis baru-baru ni ke nak puasa sunat Khamis depan. Kalau nak kira Khamis baru-baru ni lah bagus. Sebab Khamis baru-baru ni, ya, 15 hari bulan, hari ni 17 kan? Hari ni 17 Rejab. Ya, semalam 16 Rejab. Hari Khamis tu 15 Rejab. Jadi yang mana satu aula puasa. Aulanya ialah pada hari Khamis baru-baru ni. Pasal dapat, ya, dapat puasa sunat 15, at the same time dapat juga pahala puasa hari Khamis. Kalau next week, ya, dia hanya kelebihannya pada hari Khamis saja. Tapi tak ada apa-apa kelebihan tambahan. Ya, tapi kalau minggu baru-baru ni kita puasa, lagi bagus. Itu kita panggil aula. Ataupun orang Melayu selalu panggil afdal. Afdal. Ya, hamzah, fa, dot, lam. Tuan-tuan salin, hamzah, fa, dot, lam. Ya, afdalu. Okey, siapa boleh jawab? Ya, kalau kita nak kata lebih aja, afdal lebih utama. Kalau kita nak kata utama aja apa? Apa root dia? Tuan-tuan. Apa root dia? Siapa boleh jawab? Ya. Ya, silakan. Fadil. Ya, ejaannya. Fadilun. Yalah, fa dot ya lam. Ya. Jadi fadilun, ya. Fadilun, ya. Fadilun maknanya orang sesuatu yang utama. Tetapi kalau afdal itu lebih utama lagi, lebih baik lagi, ya. Puasa pada hari Khamis minggu depan fadil. Tapi puasa hari Khamis baru-baru ni afdal. Ya, jadi fadil dan afdal. Ya, dua-dua fadil, tapi Khamis yang baru ni afdal. Macam itulah tuan-tuan kita buat bandingan. Boleh tuan-tuan ya? Ada soalan silakan kalau ada. Ustaz detailkan balik. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya dah jumpa dah reference ni, saya dah bagi kat Zidah. Okey, terima kasih ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya tentang yang pronoun ana tu. Yang mana? Ana. Ana saya tadi. Ana saya. Ana tu kita kena sebut panjang na tu kan Ustaz kan? Kalau dalam Quran tak panjang. Sebab itu yang saya nak tanya, dalam Quran alif tu dia ada tanda dua bulat atas alif. Tapi kalau kita wasal, kita kena pendekkan dia kan Ustaz kan? Kena pendekkan. Sebab dia sukun atas alif tu. Macam Ustaz? Dia sukun atas alif tu. Ni ana ni. Dia sukun di atas alif. Dia hamzah, nun, alif kan? Tapi atas alif tu ada bulat. Ada bulat ya. Bulat yang bukan untuk panjang. Ya. Tapi jadi sekarang selalu kita baca ya ana a'lamu. Dia tak kata ana a'lamu, tak. Ana a'lamu. Itu memang kaedah Rasam Osmani. Okey, soalannya? Kalau kita wakaf dia jadi mat, jadi 2 rakaat kan Ustaz ke kan? Kalau Osmani kalau wakaf kan. Kenapa macam tu Ustaz? Kalau wakaf kena 2 rakaat. Kalau kita wakafkan ana tu. Kalau tanya sebab apa Ustaz tak boleh jawab. Macam itulah. Dia punya memang kena macam tu Ustaz sebab asalnya dia alif. Cuma kalau dia wasal, dia alif tu tak dibaca, tak dipanjang. Ditulis tapi tak dipanjangkan. Tapi kalau kita wakaf, kita tak boleh kata ana, tak boleh. Ana kena 2 harakat. Ya, macam dalam surah tak salah saya surah Al-Insan kan qawarira tu kan Ustaz kan? Kan qawarira. Kalau kita wakaf tu kita kena panjangkan. Tapi kalau kita sambung, kita kena pendekkan Ustaz kan? Memang cara dia macam tu Ustaz kan? Allah suruh macam tu kan? Okey, terima kasih Ustaz. Kita follow je lah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey tuan-tuan ya. Kita tengok lagi sifat-sifat ni. Sifat-sifat Allah ni kebanyakannya. Kita dah selesai, kita tengok ni. Some attributes of Allah and others. Jadi maknanya, dia bukan hanya untuk Allah saja. Tetapi dia boleh juga untuk others. Ya, untuk hamba-hambanya pun boleh juga ya. Contoh kita tengok pada perkataan amin ya, amin ni maknanya yang amanah, trustworthy ya. Aminun, boleh tak manusia jadi aminun? Boleh ya. Sebab tu kita kata Muhammad al-amin, Nabi Muhammad tu al-amin, macam ni je dia.
Hamzah min ya nun, aminun. Aminun lah. Pasal apa boleh tanwin? Pasal dia normal noun. Dia singular, dia masculine, dia normal noun. Aminun. Boleh baca aminan? Boleh. Kalau dia jadi objek. Boleh baca aminin? Boleh. Kalau dia datang selepas preposition. Benda yang sama je tuan-tuan. Tak ada beza dah. Kalau dia aminun, subjek. Kalau aminan, objek. Aminin, sama ada dia jadi second noun, ya, ataupun dia datang immediately after preposition. Benda yang sama. Ya, itulah yang kita ulang-ulang dah berapa lama dah. Ya, dah dekat setahun dah ulang-ulang benda yang sama. Ya. Jadi memang bahasa Arab ni sebab dia bukan bahasa kita, tapi kita kena belajar kaedah dia. Tajwid yang tuan-tuan dan puan-puan belajar tu dia membantu. Ya, even kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dia akan membantu juga kita punya tajwid. Dia complementary. Ya, ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab ni dia complement each other. Ya, okey, dia bukan contradictory. Dia complementary, ya. Jadi aminun, ya. Kalau yang Maha melihat Allah, ya, basirun. Ya. Ustaz, amin dengan amanah, is it from the same root word? Aminun is adjective, ya, sama. Amanah adalah dia punya verbal noun. Okay, thank you. Ya. Okay. So those with that amanah, ya, orang yang ada ciri-ciri amanah tu kita panggil dia aminun. Ya. Muhammadun aminun. Ya, tetapi kalau kita kata Muhammad memiliki sifat amanah, ya. Tapi kalau dia tu sendiri aminun. Basir macam tu juga, ya. Orang yang boleh melihat, maksudnya kalau Allah basir, Maha melihat. Tapi kalau manusia boleh tak kita kata orang yang celik tu basir, boleh? Ya. Basir tu makna orang yang boleh melihat dengan jelas. Ya, walaupun dia pakai kacamata. Ya, macam Kak Suharti tu dia pakai kacamata. Boleh tak kita panggil dia basirah? Boleh. Pasal apa basirah? Pasal dia feminin. Sebab tu tambah tak marbutah. Kalau dia lelaki, kalau Ustaz kata Haji Megat, Ustaz kata basirun. Basirun. Sebab dia lelaki. Kalau perempuan tambah aja tak marbutah di belakang. Aminah sama juga. Ya, tambah tak marbutah di belakang. Ba'idun jauh. Ba'idun, ya, ba'idun jauh. Ya. Tawabun, ya, tawabun. Tawabun ni sifat Allah lah. Ya, maha pemaaf. Ni tak ada orang lain dah. Tawab maha penerima taubat. Dia berkata taubat lah, ya, tawab. Ya, innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat dan Allah ni maha belah kasihan. Rahim tu, ya. Dua-dua ni Ustaz gabungkan antara tawab dengan kat sini rahim. Ya. Jadi Allah letak dalam Quran innallaha, sesungguhnya Allah itu tawwabun rahimun. Allah ni maha menerima taubat bagi orang yang layak untuk diterima taubatnya, sebab bukan semua orang dapat layak, tuan-tuan. Pasal kesalahan kita beza-beza. Ada orang ambil rasuah, kan? Walaupun dia menangis, dia puasa sunat bulan Syaban, bulan Rejab, bulan apa habis dia puasa, Allah tak ampun. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan hak orang lain. Ya. Sebab yang dia ambil tu, money tu, duit tu, yang dia ambil tu adalah bukan milik dia, milik orang lain. Dia kena pulangkan balik. Ya, seperti mana yang dia ambil, dia kena pulangkan balik. Ya, berapa jumlahnya. Hanya setelah dia pulangkan balik duit rasuah tu, baru Allah boleh ampunkan dia. Ya. Jadi tawabun, Allah yang menerima taubat. Tapi kalau rahim ni maknanya katalah, ya, orang yang dia ambil rasuah tu dah meninggal. Dia pun cari, ya, orang-orang lain yang ada hubungan dengan lelaki tadi, suami apa, dia punya isteri dia punya anak-anak, tak jumpa juga. Dia iklan dalam surat khabar, masuk TV apa semua. Ya, tak jumpa. Ya, kita pun tak tahu. Mungkin satu keluarga tu meninggal, ya, aksiden ke ataupun banjir dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi macam mana dia kata, Ustaz, saya dulu ada ambil rasuah ni, jumlah dia. Ya, ni saya keluarkan balik. Macam mana Ustaz? Dah cari semua tempat, dah cari dah. Ya, tak jumpa. Jadi apa dia buat? Jumlah duit tu dia hantar kepada Baitul Mal. Ya, sebab Baitul Mal ada tabung, ya, yang dipanggil non syariah compliant punya tabung. Boleh tak kita bagi? Boleh. Ya, dan dia pun takkan tanya, tuan ni duit yang tuan bagi ni duit apa ni? Biasalah dia kata, rasuah lah apa lagi. Dia tak tanya, tuan-tuan. Ya, dia dah tahu dah kita bagi tu mungkin duit riba ke, duit rasuah ke, duit apa pun. Ya, Baitul Mal dia terima je. Ya, dan boleh tak digunakan untuk apa ni, buat jalan, ya, jalan berlubang ataupun pagar kat kampung ada babi hutan banyak, ya.
Kena buat pagar lah kat rumah ni. Ya. Jadi oleh kerana tu, dia guna duit tadi. Tapi dia tak bagi kepada orang yang diambil rasuah tu sebab orang tu dah tak jumpa. Kerana sifat Allah yang rahim, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Itulah beza tawab dengan rahim, tuan-tuan. Sebab tu rahim duduk tempat kedua. Allah kata tawab dulu. Ya, macam Ar-Rahman. Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Ar-Rahim mesti sentiasa nombor 2. Rahman dulu baru Rahim. Ya, tawab dulu baru Rahim. Ya, sebab dia ada sequence tu, tuan-tuan. Ada sequence. Ya, dan sequence tu very important for us to understand. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh faham tak? InsyaAllah, Ustaz. Kak Mazidah okey? Kak Mazidah okey, Kak Mazidah? Ya, okey. Okey, ya. Orang lain ada? Ya, Kak Abidah apa soalan? Silakan. Kak Abidah kalau ada soalan. Tak ada ya. Jadi kalau tak ada, kita pergi nombor seterusnya. Hafizun, Hafiz. Ya, Hafizun, ya, protector. Hafizun ni Allah lah. Kalau orang biasa, Hafiz. Hafiz. Yang hafal Quran tu kita panggil Hafiz. Ha alif fa za. Hafiz. Tapi kalau Hafiz, ini sifat Allah yang maha, ya. Maknanya the protector. Allah tu lah. The protector tu Allah. Ya. The most protecting. Allah Subhanahu Wa Taala. Hafiz, sifat Allah. Hakim, ya. Hakim boleh dua-dua. Allah Hakim, manusia pun Hakim, ya. Contoh Hakim yang biasa kita dengar, Luqman Al-Hakim. Luqman tu manusia biasa, tapi dia Hakim. Maknanya Luqman the wise man, kita kata, ya. Luqman the wise man. Hakim. Ya. Jadi nanti Kak Suhati akan tanya, ada beza tak Ustaz? Hakim dengan hikmah ada beza. Sama macam amin dengan amanah. Maknanya hakim tu adjektif. Hakim is an adjective. Ya. Tapi hikmah is the verbal noun. Verbal noun. Ya. Daripada hakim dapat hikmah. Hikmah kan. Hakim in English wise. Kalau hikmah wisdom. Wisdom from the word wise. Ya. Daripada perkataan yang sama. Macam itulah tuan-tuan. Ya, bila tuan-tuan dah dapat, tuan-tuan tengok root dia saja. Root dia apa? Ha, kaf, mim. Mana pergi ya ni? Ya ni bukan original. Ya. Selalunya tuan-tuan, alif, waw dan ya, tiga-tiga tu bukan original. Ya. Kalau kita nak cari yang original, perkataan lain. Other than alif, waw, ya. Ya. Dalam keadaan hakimun, ha tu asal. Kaf tu original. Mim tu original. Ya, daripada hakama. Ha, kaf, min, hakama. From hakama tu lah dapat hakim, dapat hikmah, ya, dan sebagainya. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya. Jadi hakim boleh manusia. Halim. Ya. Halim ni Allah. Yang maha apa? Halim ni. Nak terjemah. Kalau latif, yang maha. Tuan-tuan faham ya? Latif ni, yang maha apa tadi Ustaz terjemah? Ingat tak? Siapa ingat? Latif kalau dalam bahasa Melayu. Yang maha? Berlembut. Yang maha. Dia bukan lembut, tapi dia berlembut. Maknanya, walaupun hamba tu buat kejahatan, ya, tapi Allah bagi peluang lagi untuk taubat. Allah tak ambil lagi tindakan apa-apa. Itu latif. Ya. Kalau halim ni macam mana nak terjemah? Forbearing tu apa sebenarnya bahasa Melayu dia? Kak Suhati, forbearing ni, apa terjemahan bahasa Melayu dia? Dia accepting lah Ustaz. Dia sangat memahami kan Ustaz. Forbearing. Susah kan? Susah nak terjemah. Boleh lah. Dia boleh lah tu. Tapi maknanya dia tak exactly apa kita panggil direct translation. Dia tak ada, tuan-tuan. Tapi halim ni maknanya orang yang bijaksana juga tu. Maknanya dia pandai menyesuaikan diri, ya. Macam Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni dia duduk di Mekah dulu, ya. Dia bangsawan, masuk Islam lambat. Ya, tapi dia masuk Islam, dia jadi penulis wahyu. Dia man of knowledge juga. Dia boleh pandai menulis dan baca, ya. Bila dia jadi gubernur di negeri Syam, di Damascus, ya, dia bercampur dengan masyarakat Roman Empire dulu, Byzantine Empire. Mereka ni tahulah dengan pakaian, dengan apa, ya. Jadi Muawiyah bila dia pergi ke sana, dia pun pakai macam tu juga. Ya, maknanya dia pakai pakaian yang nampak hebat. Pasal sekitar tu semua orang yang hebat-hebat punya pakaian. Ya, walaupun mereka sebahagian dah masuk Islam, tapi dia punya style dia, ya, pakaian dia. Jadi Muawiyah dia pun buat macam tu juga. Ya, tapi tidaklah berlebihan. Ya, dan tidaklah sampai ke peringkat dia ambil harta orang lain dak. Duit tu duit dia sebab dia berniaga. Dulu dia peniaga. Itu kita panggil halim juga. Macam mana nak terjemah? Tak ada perkataan, tuan-tuan.
Ya, tapi macam itulah forbearing lah tuan-tuan. Ya, ada tanya siapa boleh bagi perkataan lain selain daripada forbearing ni? Ya, siapa boleh bagi, silakan. Macam penyabar juga lah Ustaz kan. Ya, ni ada penyantun ya. Ada Shirin share ni ya, penyantun. Penyantun boleh. Itu bahasa Melayu dia lah ya. Dia Halim ni dia ada banyak perkataan ni. Ya, penyantun tu yang sangat penyantun. Tapi kalau kita kata nanti kita akan kata sopan santun. Ya, berjalan depan apa gitu depan orang pun excuse me, tumpah lalu ya. Adakah itu yang dimaksudkan sebagai Halim? Boleh juga, tapi tidak keseluruhan lah. Tak boleh terjemah tuan-tuan. Halim is Halim lah. Ya, forbearing boleh lah. Okey ya, Hamidun, praiseworthy ya. Hamidun. Hamidun ni maknanya Allah tu Hamidun. Ya, maknanya yang nak terjemah apa tu Hamid tu? Yang ya, yang apa kita panggil, yang layak untuk dipuji Allah Subhanahu Wa Taala, Hamid. Ya. Kalau Hamim ya, Hamim tu dah merujuk kepada air panas tuan-tuan. Dalam surah apa kan? Dalam surah Ad-Dukhan ada cerita ya. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pokok zakum, ta'amul asim, ya kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Ya, seperti mana menggelegaknya air panas dalam perut seseorang tu. Maknanya kalau dia makan apa ni pokok zakum tu ya, habis hancur perut dia, urat saraf dia ya. Sebab apa? Sebab tajam. Kalau dia minum pun, dia minum air yang menggelegak. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, itu hamim wal iazubillah ya. Okeylah tuan-tuan ya. Banyak dah tu ustaz terjemah-terjemah ni ya. Buku pun tuan-tuan dah boleh dapat ya. Kak apa kita panggil ya, Kak Maimunah kita dah share pada Kak Majidah. Nanti Kak Majidah boleh share dengan grup ya. Kita boleh guna juga I ya. already send dah. Saya dah send dalam grup ya. Already forwarded. Okay. Thank you Kak Mazidah. Ya. Okey ya, kita stop di sini. Ada apa-apa soalan? So ustaz tukar buku lain. Ada benda lain ustaz nak tengok? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada ustaz stop sharing ya. Ada? Tak ada ya. Ustaz bagi peluang. Tak ada juga. Tak ada ustaz stop sharing. Ustaz bagi peluang lagi ya. Ada nak tanya? Ya. Tak ada ya. Tak ada ustaz. Ya, tak apa. Okey ya. Jadi kita dah ada apa kita panggil ya. Kita dah ada benda-benda lain yang kita boleh tengok ya. Ni ada Al-Fatihah kat sini ya. Kalau kita boleh ambil ni contohlah ya. Contoh Al-Fatihah kita. Ya. Tapi dia punya ni tinggi sikit ya. Ni ustaz guna yang Haji Fakhri bagi pada kita ya. Kalau kita boleh tengok je sebab Fatihah ni semua kita hafal kan ya. Kita apply saja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini permulaan surah ya, ada bismillah lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillah ni adalah permulaan setiap surah ya, melainkan surah At-Taubah saja. Ya, surah 9. Ya, adalah tu ya. Jadi ceritanya B itu depan tu preposition. Ya, dia duduk di awal. Bismi ya. Apa ismi itu adalah noun lah ya. Dia masculine tetapi kita baca dengan kasrah. Maknanya dia genitive lah. Ya. Sebab dia datang selepas preposition kan. Sebab ba tu kan preposition, be ni. Ni preposition. Ya. Jadi noun yang datang immediately after preposition, dia baris dia bawah, kasrah ya. Kita panggil dia genitive. Ya, dia genitive lah tuan-tuan. Ya, boleh ya. Genitive bismi tu kan. Ya, kita tengok kedai bismillah bismi sama. Itu kedai dengan nama. Kedai bismi, kedai tu sebab kita ingat Ayam bismi tu macam bismi tu macam like a word lah. We didn't know that it's actually 2 words, right? So betul. kedai bismi. Kedai dengan nama ayam organik ya. Ayam organik bismi tu, ayam organik. Macam Zain punya produk lah, Dr. Zain kan, Dr. Zainul. Samalah bismi ya. Okey, dah tahu dah ya. Ismi ni adalah noun dan dia dibaca dengan baris bawah sebab datang sebelum dia preposition ya. Bismi. Allahi ya, sama juga. Pasal apa baca Allahi? Pasal apa tak baca bismillahu? Bismillah. Pasal apa Allahi?
Sebab apa Kak Jamalia? Pasal apa bismillahi? Second noun. Dia Dia second compound noun, ya. name. Dia compound noun, dan compound noun can be divided into two. The first noun is ismi, the second noun is Allah. Jadi second noun sentiasa kasrah. Tapi second noun boleh tak ada alif lam? Boleh. Alif lam boleh, ya. First noun yang tak boleh alif lam. First noun tak boleh tanwin, ya. Tapi second noun boleh tanwin, boleh ada alif lam, tetapi mesti kasrah. Okey, selesai, ya. Jadi ini detail lah tuan-tuan. Kalau yang minat, ya, bahasa Arab dia lafzul jalalah majrur. Lafzul jalalah tu mana lafaz kebesaran Allah, kan, lafaz jalalah majrur, ya. Dia proper noun, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman kita dah tahu dah, Rahman. Ya, tadi Ustaz sebut kan, Rahman dan Rahim. Ya, kalau dalam bentuk kemaafan Allah kata Tawwabun Rahimun, sama. Ya, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua ni adjektif, dua-dua sifat. Ya. Ar-Rahman the most gracious. Tapi kalau Ar-Rahim the most merciful, yang maha belas kasihan. Ya, Allah ni maha belas kasihan. Ya, itu yang kita kata ramai orang yang tak layak masuk syurga, tapi kerana Allah belas kasihan, Allah ambil kira juga. Allah ampunkan, Allah maafkan. Masuk juga kita syurga, tuan-tuan. Ya, dengan sifat Rahim Allah tu. Kalau Ar-Rahman di dunia lah biasanya. Ya, sebab tu orang kafir pun dapat juga minum. Orang tak pernah sembahyang pun dapat makan juga. Ya, tapi kalau di akhirat besok Ar-Rahim, orang yang tak ada tak ada iman, tak ada Islam dalam hati dia, tak dapat apa-apalah, masuk neraka waliyahzubillah. Ya, tapi kalau orang tu ada iman dalam hati dia, mungkin dibakar di neraka sampai habis dia punya hukuman, punishment habis, maka masuk juga dalam syurga. Dan kena ingat, Allah ini dari segi hukuman, Allah ni macam mana? Allah ni, hukuman Allah, apa sifat dia? Tadi kita dah belajar. Syadid. Syadidun. Ya, syadidun. Ya, syadidun boleh dua kan? Satu Allah, hukumannya syadid. Kalau pensyarah tadi, ya, marking dia. Ya, marking sistem dia syadid. Ya, susah nak bagi A. Bukan tak ada dapat A, ada, tapi tak ramai. Ya, yang lain kebanyakan A minus, B plus. Ya, itu syadid juga. Okey, ya, dua-dua adalah genitif. Ar-Rahman, Ar-Rahimi, dua-dua. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ya, dua-dua ni genitif kita panggil. Hujan ke, Ustaz? Genitif mana balik bawah. Ya. Nama Ustaz hujan ke? Tak hujan. Okey, maknanya saya punya internet ni. Internet Ustaz ke internet apa ni, tuan-tuan di rumah, ya? Ya, saya mungkin lah. Okey, orang lain boleh dengar Ustaz ke ataupun dengar macam Ustaz menyanyi? Kalau dengar macam Ustaz menyanyi tu, boleh Ustaz. Ya. Clear. Dengar Ustaz, tapi lain putus-putus. Sikit. My internet communication is bad lah sini. Putus-putus. Mungkin bukan rumah Ustaz tu, ya? Rumah Ya, tuan-tuan. rumah saya. Ya. Okey, ya. Alhamdulillah. Okey, mula balik. Alhamdulillah. Ya, tengok dia dhammah. Pasal apa alhamdulillah ni dhammah? Ya, sebab dia adalah, dia apa tu? Alhamdulillah. Dia apa? Objektif kan? Objek, sorry. Mana boleh objek? Kalau objek dia fathah alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Subjek. Subjek. Jangan tersilap subjek dengan objek tu. Subjek tu, ya. Subjek tu, the focus of the sentence tu alhamdulillah. Alhamdulillah, dia jadi fokus. Sebab tu dia mula di awal ayat. Ya, dia nominatif, masculine noun. Ya, nominatif tu maknanya dia subjek lah. Kalau tadi genitif dia bawah, baris bawah. Genitif. Kalau nominatif, yang baris depan. Ya. Kalau yang fathah, dia panggil apa tu? Genitif bawah, nominatif, dhammah. Kalau fathah? Akusatif. Accusative. Ya, accusative. Okey, selesai, ya. Alhamdulillah, segala puji, all praises and thanks, ya, to Allah. Kat mana tu tu, ya? Tu pada lam tu. Ya, lam tu apa? Preposition. Dia dah sebut ni preposition. Dan dia berada di permulaan. Sebab tu dipanggil prefix preposition. Ni lagi detail, tuan-tuan. Ya, selalu saya sebut preposition je kan. Ni ada detail preposition, ya. Detail dia panggil prefix. Sebab dia duduk kat awal. Ya. Jadi kalau dia duduk tengah-tengah, kita panggil suffix. Ya, suffix tu kalau huruf tu kat tengah-tengah. Kalau dia di awal, kita panggil dia prefix. Ya.
Jadi lillahi. Sebab ada lam ni, preposition. Sebab itulah baris dia lillahi. Tak boleh lillahu, lillaha, tak boleh. Ya, okey. Rabb, kita panggil. Rabbi. Ya. Rabb ni dia menjelaskan tentang Allah tadi. Siapakah Allah? Allah ialah Rabb. Tuhan yang mencipta. Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang mengatur. Ya, Tuhan yang memberi rezeki. Paling kurang Rabb 3 kan. Yang mencipta pun dia. Yang mengatur urusan kita pun dia. Yang memberi rezeki pun dia juga Rabb. Rabb kepada apa? Al-alamin. Seluruh alam ni. Alam manusia, alam jin, ya, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, semua alam lah, semua planet, semua yang ada dalam universe ni. Ya, itu al-alamin. Jadi Rabbil alamin, Tuhan yang mencipta seluruh alam. Ya, of the universe ni, ya, the Lord of the universe, the whole universe. Ya. Kemudian kita ada apa? Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim, dia jadi ni baliklah, ya. Dia jadi genitif balik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Samalah macam tadi kita nak bincang. Malik sama juga. Malik. Ya, sebab tu mim ni, ya, kena letak kena letak huruf mat. Ya, maliki kan. Maliki. Ya. Ada pun orang baca Maliki Yaumiddin pun boleh juga. Dua-dua ada makna. Kalau Malik kita terjemah sebagai master, the master. Tapi kalau Malik, ya, Malik saja, tak ada panjang. Kalau Malik itu the master. Kalau Malik, dia jadi raja, jadi king. Adakah Allah ni king? Betul? Adakah Allah ni master? Ya, dua-dua boleh. Ya, sebab tu kita dengar kadang orang baca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Both are acceptable. Ya, itu kita panggil qiraat, dipanggil. Perbezaan qiraat. Cara baca. Tapi dua-dua acceptable. Ya, macam bismillah. Ya, silakan. Oh, bukan nak batuk, ya. Yaumi, ya. Yaumi. Maliki Yaumi, Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumi ad-din. Ni semua adalah apa kita panggil compound noun ni, tiga-tiga ni, ya. Maliki Yaumi dengan ad-din. Semua ni adalah apa, ya? Adalah apa ni, compound noun. Maliki first noun, Yaumi second noun. Yaumi first noun, ad-din second noun. Jadi Yaumi ni tiga-tiga perkataan ni, Maliki, Yaumi dan ad-din, ya. Dia dalam dua compound noun. Maliki Yaumi satu compound noun, Yaumiddin compound noun yang kedua. Maknanya yaum di situ dia jadi second noun untuk Maliki dan dia jadi first noun untuk ad-din. Tuan-tuan boleh tak dapat? Dapat tak tiga-tiga ni tuan-tuan? Dapat, ya. Jadi Maliki dengan Yaumi itu first compound noun. The second compound noun is Yaumi and ad-din. Ya, sebab tu Maliki tak boleh tanwin pasal dia first noun. Dia tak boleh ada alif lam pasal first noun. Yaumi pasalnya ada alif lam. Ya, tapi tak boleh pasal dia juga jadi first noun untuk ad-din. Ad-din yang boleh ada alif lam. Al-Malik tak boleh. Al-Yaum tak boleh. Ad-din boleh. Pasal ad-din second noun. Ya. Pasal apa Yaum dia jadi second noun tapi dia tak boleh ada alif lam? Pasal dia second noun dengan Malik. Tetapi kalau dia dengan ad-din dia jadi first noun. Ya, maknanya dia ada dua fungsi kat situ. Ya, Yaum tu, perkataan Yaum tu, tuan-tuan, Yaum ni yang kita highlight ni, dia ada dua fungsi. Dia second noun kepada Maliki, tetapi dia first noun kepada ad-din. Tuan-tuan boleh tak faham yang tu? Faham. Kalau yang tu faham, okey. Ya, Shirin boleh tak faham, Shirin? Maliki, Yaum dengan Ustaz. Yaumi, ad-din. Boleh ke? Faham, boleh. Boleh, ya? Okey, senang. Kalau boleh, senang. Ya, second noun sentiasa baris bawah, kasrah. Ya, tetapi first noun bergantung. Ya, kadang-kadang dia baris bawah, kadang dhammah, kadang fathah, bergantung. Tapi second noun always kasrah. Ad-din second noun always kasrah, tuan-tuan. Ya, jadi genitive masculine. Ya, genitive tu makna baris bawah, genitive baris bawah, genitive baris bawah. Dan dia masculine. Malik lelaki. Ya, patutnya lah. Ya, ini kita cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi dia tak ada gender apa ni. Untuk Allah, ya, gendernya sentiasa masculine. Ya, Yaum memang merujuk kepada hari. Hari memang dia masculine lah. Dia bukan feminin. Ad-din sama juga, dia masculine noun juga.
Ya, tuan-tuan boleh tengok makna di sebelah kanan dan tuan-tuan boleh tengok ya terjemahan di sebelah kiri. Ya, sebelah kanan tuan-tuan genitive masculine noun. Sebelah kiri ya of the judgment. Ya, jadi ad-din di sini bukan makna agama. Selalu kita sebut din kan, dinul Islam, agama Islam. Tapi ad-din di sini dengan makna judgment. Yaumiddin, the day of judgment. The day, yaum, ad-din, judgment. Ya, hari di mana kita dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu cerita dia. Okey, ada apa-apa tuan-tuan? It's the same word, is it, Ustaz? It's from the same word. It's from ad-din. It's from din. Ya, ya. Tapi different meaning. But it's not adni just now lah. Adni. Ad-din juga, ad-din. Daripada ad-din juga sama. Ya, din. Din tu makna agama. Din juga boleh makna judgment, boleh ya. Dua-dua boleh. Okey, iyaka kita tak jumpa secara exact lagi ya. Kita sebut-sebut macam tu saja ya. Tapi di sini terjemahkan you alone. Maknanya hanya kepadamu ya, semata-mata kepadamu. Maknanya you alone. Ya, engkau sahaja ya Allah, kepada engkau sahaja nak budu kami sembah. Nak budu ni dia present tense lah, kita tak belajar lagi. Nak budu. Ya, kita ada nun di depan. Nun di depan makna kami. Nahnu. Ya, di sini dia sebut ya. Dia sebut fi'lun mudhari' bagi orang yang dah belajar ya. Dia apa kita panggil ya, dia imperfect verb ya, imperfect. Imperfect tu biasa merujuk kepada singular, kepada present tense. Ya, dan dia plural. Pasal apa dia first person? Sebab kami tu first person. Ya, saya first person, ana, kalau nahnu pun first person juga. Ya, tetapi dia plural. Ya, kalau saya a'budu. Tapi kalau kami nak budu, ganti nun di situ. Ya, dan dia imperfect verb sebab dia present tense. Dia bukan past tense. Kalau past tense kita panggil perfect. Ya, biasanya past tense kita panggil perfect ya. Okey. Wa iyyaka sama macam tadi ya. Nasta'in sama juga. Nak budu di sini ialah nasta'in ya. Sama, dua-dua sama juga. First person. Ya, plural ya. Plural tu nun dekat depan ni. Imperfect verb sebab dia present tense, dia bukan past tense. Okey ya, selesai. Kemudian kita ada ihdina. Ihdina ya, ihdina, beri hidayahlah kepada kami wahai Allah. Ya, ihdina, berilah hidayah kepada kami. Ya, dia dalam bentuk imperatif. Imperatif ni maknanya command form. Ya, command form. Boleh ya? Okey. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya perkataannya ihdi ni adalah dia verb ya, tapi verb of command. Berilah hidayah kepada kami. Mana kita minta supaya Allah beri hidayah. Kita bukan paksa Allah, tapi kita mohon. Sebab bila hamba dengan Allah, kita mohon. Kalau Allah dengan hamba, perintah. Ya, mana boleh kita perintah, ya Allah, ya, make sure aku dapat hidayah. Tak boleh, kita minta je. Ya Allah, ya, belas kasihanmu, aku mohon, ya, supaya dibantu ya apa masalah aku ni. Ya, minta Allah tolong selesaikan. Allah bagi petunjuk. Allah yang Maha tahu. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku masa akan datang. Yang tahu tu Allah saja. Ya, sebab itulah kita ada istikharah kan. Supaya Allah yang buat keputusan untuk kita. Ya, let Allah decide for us. Ya, kalau kita buat decision, nanti kita takut salah. Sebab kita tak tahu what will come ya in the future, what will happen in the future. Kita tak tahu. Itulah maksud dia tuan-tuan ya. Oh, dah azan dah ya. As-sirat ya, jalan. Al-mustaqim ya, yang mustaqim ya, yang lurus, the straight path ya. Azan tuan-tuan, kita bagi laluan azan kejap ya. Allahu akbar. Kalau ada soalan sila ya. Assalamualaikum. Boleh cakap sekejap ya? Boleh bertanya sekejap? Member yang ada ni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Sri. Ya, saya Yusun ya. Ni Ustaz dia tadi kan saya ada tengok yang buku kitab 1, 2, 3 ni. Ini hari dia start kitab lain ya. Saya off and on kalau masuk so that cannot get everything you see. Puan Sri, this is today buku lain ya Puan Sri. Ya, itu saya tak ada yang tu. Saya dah masuk. Tak ada siapa ada Puan Sri. Tak ada siapa ada buku tu.
saya dah masukkan file dia dekat dalam grup Quranik ya Puan Sri. Ya, ya. Nanti Tak, Puan I Sri think Kak tengok. Mazidah explain. Puan Sri, Nanti Kak Mazidah explain lah, actually nobody has this book. Oh, kita tengok dari screen Ustaz je, baru Jana. jumpa. Okay. Yes. Ustaz baru jumpa and he wanted to share with us Okay. because it seemed, yeah. Sorry ya, I kadang-kadang keluar masuk tu saya kadang I lost something you see. Ya, ya. Kebanyakannya kebelakangan ni memang kita tak ada buku ya Puan Sri. Ya. Kita pakai yang apa online je yang saya hantar kat dalam grup tu ya. Okey, terima kasih. Okey. Ya, ya. Okey, terima kasih. Ya, Ya, sama. Salam. Okey tuan-tuan, ya, di hujung perbincangan kita kalau ada apa-apa silakan. Ada soalan? Ustaz, Ada soalan ke? nak tanya. Ya. Kenapa perkataan Maliki ni baris dia kat bawah? Sebab sebelum Ada tu dia sambung tak dengan ada, ayat sebelum. dia bukan genitif, dia bukan apa kan? Dia tak ada huruf Dia bersambung sebelum daripada dia. atas ni. Dia daripada Rabbil Alamin. Dia daripada Apa atas yang ni. membuatkan dia baris bawah? Dia ikut baris yang sebelum ni. Ni tinggi sikit sebenarnya. Ya, tapi tak apa Ustaz jawab juga ya. Patutnya akak tanya pasal apa sebelum tanya Maliki baris bawah, patutnya tanya dulu Ar-Rahman pasal apa baris bawah. Same thing. Benda yang sama ya. Mana ayat ni dia ikut ayat yang sebelum. Ya, Rabbil Alamin ya. Siapakah Rabbil Alamin tu? Rabb yang Ar-Rahman. Rabb yang Ar-Rahim ya. Rabb yang Malik Yaumiddin. Semua ni dua-dua ayat ni cerita tentang Rabb tu. Dia menjelaskan Rabb tu. Sebab tu oleh kerana Rabbi ni baris dia kasrah, maka Ar-Rahman pun kasrah, Maliki pun kasrah juga ya. Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman ni kasrah dan Maliki pun kasrah. Dia jelaskan tentang Rabb tadi. Ya, kita tak belajar secara detail. Ar-Rahman, Ar-Rahim tu dia adjektif, dia ikut Rabbi tu, tapi yang Maliki tu dia noun dia tulis. Memang dia noun ya. Tapi dia Ar-Rahman ni adjektif bukan noun. Adjektif kan noun. Noun juga. Ya, Malik dia tidak, Malik dia bukan adjektif. Ya, dia bukan adjektif tapi dia adalah di sini dia letak aktif ya, active participle sebab dia apa kita panggil dia isim fa'il untuk tinggi sikit ya. Ni isim fa'il Malik tu. Ya, daripada malaka. Kan kita dah belajar bila root word dia malaka nak jadikan dia dua kan kita tambah alif selepas mim. Ingat tak? Minggu lepas kita belajar? Ya. Siapa ingat? Minggu lepas. Kan nak jadikan tambah dia alif. Tambah alif selepas mim. Selepas huruf pertama. Sebab tu kita belajar baca dia Malik. Ya, kalau dia Malik saja raja dia bukan dua ya, tapi kalau Malik dia jadi dua, pembuat, pelaku, Malik. Ya, dia bukan sifat tapi dia active participle. Yang Ustaz duk sebut selama ni active participle tu maknanya dia dua, pelaku. Macam kita kata player kan. Tu active participle. Ya, bahasa Arab dia maknanya orang yang bermain tu. Ya, main apa? Laibah kan. Jadi laib. Kalau Malik yang menguasai, ya, yang menguasai. Kalau katib yang menulis, ya, jalis yang duduk. Semua tu 3 huruf asal, ya, kemudian tambah alif di tengah, ya. Okey. Last tuan-tuan, ya, sebelum kena Ustaz nak bagi solat, ya. Ustaz. Yes, silakan. Yang terakhir apa ada? Kak Mazidah ada apa-apa? Silakan. Tak ada soalan, Ustaz. Ada ya. Orang lain silakan, Kak Suharti atau siapa saja. Ya, Tan Sri ada soalan. Haji Ahmad Nazri ada apa? Thank you Ustaz. Ada Ustaz. Okey. Tak ada apa ya.
Okey. So kalau tak ada, kita berhenti di sinilah ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita punya perbincangan, tolong ulang-ulang kaji, buku baru dah ada. Ya, jadi ada banyak sumber, ada banyak tuan-tuan. Ya, jadi tolong ditengok ya, macam Haji Fakri katalah. Ya, dah 10 tahun dah ulang-ulang benda ni tuan-tuan ya. Macam itulah, tak apa tuan-tuan. Ya, buku yang kalau mana tuan-tuan Ustaz? boring. Apa dia? Ni dari mana? Buku apa ni Ustaz? Saya baru nampak, saya baru tahu hari ni. Ini buku yang Haji Fakri share ya. Kak Mazidah ada ni kan. Nanti Kak Mazidah akan detailkan ya. Ni yang kita ya. Okey. Okey. Okey tuan-tuan, sekadar tu mudah-mudahan ada manfaat ya. Tolong ulang kaji tuan-tuan ya. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz dan kepada semua jemaah ya. Jadi apa-apa buku yang Ustaz hantar, saya telah pun ada yang telah saya hantar di dalam chat group ya. Nampak. Sila check mula ya. Ya, Okey. Thank you Kak Mazidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih semuanya hadir. Assalamualaikum everyone. Terima kasih Tuan Warahmatullahi Nazri. wabarakatuh. Sama. Masih Haji Mazidah. Ya, okey.